itu datang daripada mana? Aku itu datang daripada dunia. Apa tu? Datang daripada ya. Betul. Baik. Inni wahanal azmu minni. So bila kita jumpa apa tu bunyi yang macam apa, mad yang berbaris bawah. So kita boleh agak-agak sikitlah, ada kemungkinan dia adalah anak, ada kemungkinan. Tapi bukan setiap kali begitu, ada kemungkinan. Baik, kita ada minni, buat apa? Kita potong. Baik. Pada perkataan minni, okey. Sebenarnya pada perkataan minni ini kan, apakah tulisan penuh dia? Tulisan penuh dia adalah min. Min campur dengan apa? Ya. Nun. Campur dengan nun ya. Kenapa campur dengan nun ya? Kenapa bukan campur dengan ya? Sebab kalau campur dengan ya sahaja, tak adalah sabdu ni, dia akan jadi mini je lah. Dia akan jadi mini macam tu. Kan? Tapi sebab ada dua nun, itu yang buatkan jadi sabdu. Sebab ada dua nun. Okay. Tulisan asal adalah min campur dengan ni. So jadi dia min ni. So kat sini dia gunakan nun yang bawah tu. Bukan ya sahaja. Nun. Tapi dia tak, nun tu tak nampak lah. Tapi jangan risau, kategorinya dia tak sama. Dia adalah isim. Dia adalah dhamir yang menunjukkan kepada mufrad ataupun isim mufrad. Baik. So ada dua Ustaz, min tu huruf jar. Betul. So min ini adalah huruf jar satu. Ni ini adalah isim. Sebab itu penting potong-potong tu kan. Sebab kalau tak potong, kita letak semua isim, salah. Letak semua harf, salah. Jadi kena potong itu. Baik. Wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Baik. Kalau lihat pada terjemahan, boleh bantu lihat terjemahan ayat yang keempat. Di awal ini, qala rabbi inni. Apakah terjemahan? Ada siapa ada terjemahan perkata? Boleh bantu lihat perkataan rabbi yang ada terjemahan perkata. Wahai Tuhanku. Pada Tuhannya. Wahai Tuhannya. Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku. Di tempat saya. Sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Baik, Rabbi ni tadi saya dengar ada dua yang kata Tuhanku. Ada lagi? Quran saya dituliskan terjemahan perkatanya dariku. Tak, awal ayat tu Rabbi, perkataan Rabbi tu. Oh, Rabbi. Awal ayat 4. Sebab yang bercakap tu Zakaria kan. Tuhanku. Terjemahan saya tulis wahai Tuhanku. Kan wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. Jadi ada berapa ku kat situ? Dua. Ada dua ku. Tapi kat sini ada berapa ku? Satu sahaja ku. Mana datang ku yang satu lagi? Tersembunyi dalam Rabbi. Tersembunyi. Dia tersembunyi dalam Rabbi ini. Tulisan asalnya adalah Rabbaka. Rabbani. Ada ya. Qala Rabbi. Sisa asalnya Rabbi lah. Rabbi. Ada aku kat situ. Tapi dibuangkan dia. Bukan Rabbani. Dan bila nak guna ni, bila nak guna ya sahaja, itu bergantung pada perkataan dan huruf yang ada dalam perkataan itu. Dan untuk kita memang kita yang baca ni tengok je lah kan. Tapi kalau nak guna memang kena nanti kita kena tahu dan huruf yang ni guna ni ke ataupun guna ya sahaja. Kan sebab tak semua guna ni dan tak semua guna ya sahaja. Baik. Okey, kalau kita pergi pada kita pergi pada ayat keempat tu, kita tengok. Wa inni, kita ada wa inni di sini.
kategorinya adalah isim. Kita ada isim mufrad terus boleh. Khiftul mawali min warai. So kita ada sini. Kan ini dia bukan ni tapi dia ya sahaja. Huruf sebelum itu yang berbaris bawah. Kan maka inilah kategorinya adalah isim mufrad. Wa kanat imraati. So ya kat situ sahaja. Yang kita nak lihat kategorinya adalah isim. Isim apa? Mufrad. Kenapa mufrad? Kerana dia menunjukkan bilangannya satu sahaja. Akhiran fahabli sama min ladunka waliya. Yarithuni, kat sini dia guna ni pula. Kan dia guna ni, dia tak guna ya sahaja. Baik, ini apa? Sama kategori besarnya adalah isim. Dan isim apa? Isim mufrad. Domir Wa mufrad. yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Ada perkataan hu itu yang kita nak asingkan dia, kategori besarnya dia adalah isim. Isim apa? Isim mufrad, terus letak. Dia lebih cepat. Ya. Baik. Baik, ni pada surah Taha banyak inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Satu doa yang selalu kita baca, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Itu semua guna ya. Dan maka pertama, kan, siapa yang jadi imam, bahagian ni dia kena berhati-hatilah. Bila dia jadi imam, semua yang ya tu semua dia kena tukar jadi na lah. Kan, sebab ya tu mufrad untuk seorang. Ya. Kan, dan siapa yang jadi Seorang makmum, ini Allahumma dini jadi Allahumma dina. Madinah. kan, Ya betul. ada yang baca, dia nak baca doa apa tu? Quran kata Quran tu. Yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu kan. Dia dah biasa baca seorang-seorang, dan lepas tu bila jadi imam dia baca tapi dia baca a'udzu. Kan a'udzu maksudnya apa? Aku berlindung. So aku je lah. Untuk Kan, dia lah. dia kena tukar jadi jamak, jadi ramai kan. Na'udzu. Na'udzu. Bukan Kemahiran na'una. untuk na'udzu kan, tukar jadi Na'udzu. so semua yang Rabbi kena tukar jadi Rabbana lah. Kena tukar jadi Rabbana. Atina dunia Untuk hasanah. ramai. Baik. Ustaz, Ya saya. Ustaz cuba balik ke tadi tu Ustaz. Cuba Ustaz baca tengok untuk jamak yang qala rabbis Sadri tu. Rubbish. Cuba Ustaz baca dalam bentuk jamak, nak dengar kan? Sebentar saya besarkan sikit supaya boleh nampak semua. Sekejap Okey. Qala rabbana ke? Tak Rabbi kita boleh maintain Rabbi. Nak tukar Rabbana pun boleh. Boleh tukar Rabbana. Rabbana syrah lana. Saya tuliskan. Bashar. Rabbana. Kita tukar Rabbana. Ashrah. Rabbana syrah Sadrina. lana. Ini na tu yang ke belakang salah kita kena tukar, betul? Sebab apa? Dah ramai. Yang depan ada perkataan juga yang kita kena tukar. Contoh sadri satu sahaja kena tukar jadi sudur. Sudur. Sudurna. Dia macam qalbi satu je. Kalau qulub, nama kan kita doa qulub kan. Rabbana la tuzigh qulubana. Sebab apa? Qulub tu untuk ramai. Hati-hati kami kan kita doa untuk ramai. Tambah waw ya. Ayah tambah waw. So sadri dia jadi sudur.
Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana Umurana. umurana. Masya Allah. Umurana. Jadi umurana. Umur Wahlul kami. uqdatam. Lil-lisan. Lisana. Sana. Ni dia lain sikit. Min al-sinatina. Alsinatana. Alsinatana ke sinatana? Al-Lisana. Pernah dengar. Al-sinatana. Al-Sinatana. Maaf, al-sinatina sebab ada min kat depan tu. Al-Sinatana. So kalau Ada ada min, juga kita baca alsinatana ke Ustaz? al-sinatana. Wahlul uqdatan. Kalau ada min, boleh dia kena baris bawah min al-sinatina. Al-sinatana pun boleh. Sebab ada perkataan yang berakhir dengan ta marbutah, itu dia maintain barisnya. Baris atas min al-sinatana. Sinatana. Al-Sinatina. Lepas tu yafqahu. Qaulana. Nak maintain qaulana boleh. Nak tukarkan jadi aqwalana pun boleh. Oh. Qaulana ataupun aqwalana. Aqwalana. Waja'al lana waziran Min ahlana. Boleh maintain je. Min ahlina. Sebab apa ada min kat belakang tu. Ini dah tak masuk lah. Baik. Yang maintain mufrad dalam ayat ni apa dia? Inilah Allah je. Dhamir Allah saja yang maintain mufrad, tak tukar. Contoh isyrah. Ini maintain mufrad. Maksudnya apa? Terangkanlah oleh engkau. So engkau tu kita maintain. Sebab kalau tukar jadi jamak, dia akan jadi isyrahu. Kan ditambah waw alif kan? Untuk ramai. So kita tak tukar dia jadi ramai sebab apa? Allah maintain satu lah. So yang tukar yang lain tu. Untuk kami itu semua kita tukar. Yang lain semua maintain Ustaz, tak? boleh tanya tak Ustaz? Silakan. Ayat lain semua Yang maintain. tukar ni, adakah kita baca semasa doa sebagai imam? Tapi semasa solat pun kena tukar juga? Selepas Fatihah? Contoh tak, dia tak, ambil tak, tak. Tidak kan? Tidak. Doa. Ini kalau siapa Tukar nak kan baca masa doa doa je ramai-ramai. kan? Betul. Untuk Okey. doa, untuk doa. Ini untuk doa kita baca doa di luar daripada solat lah. Doa luar daripada solat. Dan kita baca itu dengan niat doa lah. Dia tak boleh baca dengan niat baca Quran. Sebab tak boleh tukar lah lafaz Quran kan. Tapi kita niat dia adalah lafaz doa. So kita boleh tukar. Ya saya. Kalau kita semayang tapi kita nak doakan family kita dekat sekali, instead Allahumma ajirni, kita buat Allahumma ajirna, boleh ke? Waktu tengah solat. Tak, masa dah habis solat tu lah, masa berdoa kita nak doakan. Kita seorang aja solat. Tapi Boleh. kita nak doakan anak kita sebutlah sekali Allahumma ajirna. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Allahumma ajirna. Boleh. Niatkan untuk ahli keluarga boleh. Walaupun tak berjemaah masa tu. Boleh. Boleh. Itu tanda ukhuwah. Macam dalam surah Al-Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Walaupun kita tengah solat seorang-seorang kan. Tapi kita sebut kami. Kenapa? Tanda kita ingat dekat saudara-saudara Muslim kita yang lain juga. Dan tanda kita semua ini adalah bersaudara. Walaupun berselisihan macam mana pun, kita tetap adalah saudara dan se-Islam di hadapan Allah SWT. Baik. Baik. Maka ini dhamir mufrad kita tak pergi panjang lah. Ini sikit lah sebab ni berbeza pada yang tadi. Wasyamsi wa duhaha. So sini kita ada dhamir apa? Yang ha. Dhamir yang ha. So dia sama, kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit dia adalah isim mufrad. Cuma ini dhamirnya adalah hiya. Tadi dhamir huwa dengan ana. Dan ini dhamirnya adalah hiya. Wal qamari idza talaha.
wan nahari idza jallaha, semua yang ha itu semua adalah mufrad Hiya. dan dhamir adalah untuk hiya, Ya. menunjuk kepada feminine. Baik. Ini saya bawakan semua, nanti kalau siapa yang nak buat latihan boleh minta ayat ni, saya akan berikan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka. So ka isim mufrad. Ya. Dhamirnya apa? Kalau Kaan. Anta. ka dhamirnya adalah anta. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada dhamir mufrad. Baik. Kedua, kita lihat pada dhamir musanna. Dhamir musanna. Dah jamak pula. Okey. Dhamir musanna ada dua sahaja. Baik, dhamir musanna ini yang kita tak ambil dalam kelas bahasa Al-Quran kita. Kan dia ada 4 dhamir, kan kita ambil 8 sahaja, total ada 14 kan. Total ada 14. So ada 6 yang kita tak ambil. Dan yang kita tak ambil itu adalah dhamir untuk musanna yang merujuk kepada 2. Baik. Dhamirnya di sini. Okey. Dhamir musanna, dhamirnya ini antuma, huma dan juga antuma. Huma dan juga antuma. Dhamir ini huma, dia untuk maskulin dan juga feminin sama. Jadi kita baca huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna sama. Huma dia merujuk pada maskulin dan juga feminin sama. Nak tahu memang kena tengok pada ayat tu tengah cakap tentang apa ataupun siapa. Satu lagi antuma sama, kan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. So 2 sama juga dhamirnya untuk maskulin dan juga feminin. Huma ini untuk apa? Kalau orang tu tak ada di situ. Kita tengah cerita tentang 2 orang yang tak ada kat situ. Antuma yang dia kalau 2 orang tu kita sedang bercakap dengan dia. Kamu berdua. Ni kita bercakap tentang orang yang ketiga kan. Ini ketiga. Ni orang yang ketiga. Ni yang kedua. Kan, so ini geng dia adalah siapa? Geng dia adalah huwa. Ni geng dengan huwa dan hum. So bunyi adalah huwa, huma, hum. Gitu. Juga geng dia adalah hiya. Hiya, huma. Ini satu lagi pun kita tak ambil. Hunna untuk maskulin. Yang ini anta. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ini pun kita tak ambil. Baik, ini sebab kita dah masuk bahagian dhamir musanna, so kita bawakan juga, tapi dalam Quran penggunaannya ada, dia tak banyak. Baik, huma ini kalau dia sendiri. Dia stand alone untuk seorang-seorang, ini dia bunyi dia. Begitu juga dengan antuma. Ini kalau dia sendiri. Baik, kalau dia bersambung, bunyi huma tetap maintain huma, cuma antuma bunyinya adalah kuma. Bunyinya kuma. Kucing siapa? Dia faham tu. Baik. Kuma dia geng dengan siapa? Kalau kita tengok dia punya yang bersambung tu kan, kalau anta apa? Ka kan. Antuma, kuma.
Antum, kum. So ka, kuma, kum. So itulah dia punya geng dia. Yang kita belajar ka dengan kum je, kuma ni kita tak ambil. So kuma ni kalau dia bersambung dengan perkataan yang lain. Ini kita akan lihat contohnya dalam Al-Quran. Baik. Dan kedua-dua ini sama, digunakan untuk dua orang maskulin dan juga feminin sama. Tidak ada perubahan. Dan kalau ka anta kan, ka kalau anti dengan ki ada perbezaan. Kalau huwa tadi kita sebut dia adalah hu. Kalau hiya ha. Kan? Begitu juga dengan ramai. Dhamir ni itu berbeza. Tapi kalau yang tengah ni untuk dua sama. Sama untuk maskulin dan juga feminin. Baik. Itu dia punya dhamir dia. Tanda yang ada pada dhamir itu. Tanda yang ada pada dhamir. Baik, untuk mufrad dia tak ada tanda. Tengoklah perkataan tu apa bentuk dia. Kan? Dia tak ada tanda. Tapi untuk musanna, dua, dan juga jamak, ramai, plural, itu ada tanda dia yang tersendiri. Ada tanda. Baik. Maka untuk musanna, tanda untuk kita kenal musanna, yang pertama diakhiri alif nun. Diakhiri alif nun. Okey. Alif nun ini pula, okey, kita lihat bawah tu kita ada apa? Ada bintang tu, di awalnya bukan ya ataupun ta. Maksudnya huruf pertama tu bukan ya ataupun ta. Dia sama macam mana? Macam dhamir tambahan kita, ingat tak dhamir tambahan kita dulu? Ingat tak? Ya nun baris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Sama dengan waw nun baris atas di akhir perkataan. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Ini tanda tambahan dulu. Kita dah ambil. Maka untuk isim sama. Di awalnya tak boleh ada ya ataupun ta. Baik. Untuk dhamir musanna diakhiri alif nun. Diakhiri alif nun. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Okey, baik. Satu perkara yang perlu diberi perhatian kalau kita lihat pada tulisan alif nun ini. Nunnya baris mana? Bawah. Nunnya itu berbaris bawah. So tu kena beri perhatian. Nun itu dia berbaris bawah. Ni. Baik. Jadi kalau nun tu baris atas, kita terima tak? Kita tak. Dan dia alif nun betul. Tapi nun tu baris atas. Terima tak? Tak terima. Kalau dia alif nun, nun tu bagi depan. Terima tak? Kita tak terima juga. Kita terima alif nun berbaris bawah sahaja untuk dhamir musanna. Untuk dhamir musanna. Baik. So pertama tandanya apa? Tandanya alif nun. Baik. Syarat dia bukan alif nun saja-saja. Yang kedua apa dia? Syarat dia adalah nun baris bawah. Nun baris bawah. Itu syarat dia yang pertama. Syarat dia yang kedua, Awalnya bukan ya dan bukan ya atau ta. Kan? So dia ada dua syarat untuk alif nun ni. Bukan setakat alif nun, tapi nun itu kena baris bawah dan huruf awal dia bukan ya ataupun ta. Barulah kita terima dia sebagai musanna. Menunjuk kepada dua. Baik. Jadi kan kita akan lihat pada contoh, lebih jelas nanti insya-Allah. Tanda yang kedua, diakhiri ya nun. Diakhiri ya nun, di awalnya bukan ya ataupun ta. So ini dua-dua mempunyai yang sama. Itulah di awalnya bukan ya ataupun ta, sama. Baik, diakhiri ya nun, lihat pada baris dia. Nun tu baris mana? Bawah. Nun tu baris bawah. Baik, ada lagi baris yang perlu kita lihat? Ya. Ya sukun. Ya sukun. Baris sebelum ya. Baris sebelum ya. baris Kita lihat kat atas. sini. Baris atas. Sebelum ya itu dia berbaris atas. Bukan ya tu yang baris atas, sebelum ya yang berbaris atas. So ya tu akan jadi baris sukun lah. So sebelum ya itu yang berbaris atas. Baik. Kalau kita jumpa ya nun.
Nun tu baris atas. Terima tak? Tak. Tak terima. Kita jumpa ya nun. Nun tu baris depan. Terima tak? Tak. Tidak terima. Baik, kita jumpa ya nun. Kan? Nun tu baris bawah. Huruf sebelum ya baris bawah. Terima tak? Tak Tidak terima. Tak terima. boleh. Kita jumpa ya nun. Nun tu baris bawah. Tapi huruf sebelum ya itu baris depan. Terima tak? Tak Tidak. terima. Tak terima. juga. Kita hanya terima bentuk yang begini sahaja. Nun baris bawah. Sebelum ya itu berbaris. Betul. Berbaris atas. 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 Okey. Habis tulis dah ke? Boleh? Nak lihat Dah. pada contoh? Beres. Okey, kita lihat pada contoh. Pada surah Al-Qasas. Usahakan lagi sikit. Okey. Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan. Baik. Kita lihat pada perkataan wa naj'alu lakuma. Ada perkataan apa? Perkataan kuma. Okey, kita tolak atas sikit boleh nampak. Kat situ ada kuma kat situ. Itu dia. Kita ada kuma kat sini. Ni macam makin tak nampak. Tadi dah tulis tanda tu tak apalah. Tutup. Okey. Okey, kita ada kuma kat situ. Buat apa? kuma. Kita potonglah la itu di situ. Baik. Baik, apakah kategori kuma ini? Kategori besar dia apa? Isim fi'il harf. Isim. Kategori besarnya dia adalah isim. Baik, Isim. detail sikit dia adalah apa? Dhamir. Mu'annas. Betul? Baik. Dari sudut kumpulan dia ataupun bilangan dia adalah apa? Dua. Musana. Musanna. Jangan salah sebut Musanna. muannas. Muannas untuk Musanna. feminine. Musanna. Musanna. Musanna untuk dua. Kalau sebut untuk dua, boleh je sebut je lah. Untuk dua, settle. Kan? Nanti kalau tanya, ini kuma ni apa? Isim dua. Boleh juga isim duaan. Bahasa Melayu kita duaan. Isim duaan. Boleh. Kalau tak ingatlah musanna, susah nak ingat. Ataupun takut tertukar dengan muannas. Dan isim duaan. Jadi kita ingat dia adalah untuk dua. Kuma. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Kita ada apa? Kita ada kuma lagi bunyinya. Kita potong ilai tu di situ. Sehingga dia tinggallah kuma sahaja. Baik, kuma kategorinya apa? Isim fi'il harf. Isim. Kategorinya adalah isim. Isim apa? Sana. Isim dua. Boleh. Isim domir. Isim dua. domir musanna. Isim domir untuk musanna. Jangan Untuk sebut dua isim orang. isim pis dah lah. Isim pis Ustaz. Isim pis tak ada dia. Isim dua boleh. Saya terima isim pis tak boleh. Isim musanna ataupun isim untuk duaan. Bi ayatina antuma. Baik, kita ada domain ni adalah Kuma lagi. antuma. Ini bentuk bila dia bersendirian. Dia stand alone, duduk seorang, bunyi dia begitulah. Antuma. Maka antuma dia kategori ni adalah isim. Isim domer. Kumpulannya apa? Kumpulannya adalah musanna kepada dua. Bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Kita ada pada perkataan ittaba'akuma. Potong kat situ. Tinggal kuma sahaja. Baik, kategori besarnya apa? Kategori besarnya dia adalah isim. Isim apa? Dhamir. Baik, kumpulannya mana? Dia adalah musanna. Ataupun bilangannya. Rujuk kepada berapa? Musanna. Rujuk kepada dua. Antuma dah sudah ya. Antuma dah. Baik, surah Al-A'raf ayat 70 ayat 20 hingga 22 ni kita buka Quran besar sikit. Surah yang ke-7 ayat 20 hingga ayat 22, muka surat 152.
Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahumasyaitanu. Baik. Berhenti setakat itu. Fawaswasa lahumasyaitanu. Nak lihat pada perkataan apa? Kita lihat pada perkataan lahuma. Lahuma. So la tu kita potong, tinggal lahuma sahaja. Ingat? Huma. Ingat. Baik. Kategorinya apa? Kategori besarnya adalah isim. Isim apa? Isim domer. Dari sudut bilangan, berapakah bilangannya? Bilangannya adalah musanna, 2. Sana. Liyubdiya lahuma, kita jumpa lagi lahuma. Ulang lagi perkara yang sama. Lahuma. Potonglah huma saja. Apakah kategori besar? Kategori besarnya adalah isim. Berdua. Isim apa? Domer. Dari sudut Domer. bilangan berapa? Musanna. 2. Baik. Lahuma ma wuriya anhuma. Huma. Ada jumpa lagi, kita potong an itu. Huma saja yang kita nak tengok. Baik, kategori besarnya apa? Kategori besarnya adalah isim. Huma ini dia kategori apa? Domer. Baik. Kalau bilangan, berapakah bilangannya? Sana. Sana. Duduk kepada 2. Anhuma min sawatihima. Baik, ini satu bentuk tadi yang kita tak jumpa. Dia huma juga tetapi dia berbaris bawah. Bunyi jadi hima. Hima. Dia macam home. Kan? Kita ada home dan kita ada apa? Him kan? Siratal ladzina an'amta alaihim. So, kita ada him. So ni dia sama, dia ikut him. Hima. So dia ada huma dan dia juga ada hima. Jadi hima. Ya, ni boleh tuliskan dalam nota. Tambah. Assalamualaikum Ustaz. Kata Waalaikumsalam. awalnya tak boleh diawali dengan ta. Oh, itu lain. Okey. Suat tu, suat. Ni. Sauat. Sauat. Okey, baik. Dia Soalan yang baik. Soalan yang baik. Pertama, ta ini dia satu perkataan dengan sawat. Maka huruf pertama dia adalah sin. Huruf pertama dia adalah sin. Dia satu perkataan di sini. So min. So huruf pertama dia sin. Itu yang pertama. Dia domer bersambung. Domer bersambung. Dia domer yang bersambung. Yang pertama. Yang kedua, huruf yang depannya tak boleh bersambung dengan ya dan juga ta, itu untuk alif nun dan juga ya nun. Dua ni yang tak boleh depan dia, ya dan juga ta. Tapi kalau huma, kuma, hima, itu boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia itu adalah domer. Dia sendiri adalah domer. So dia bersambung dengan apa-apa pun boleh. Apa pun bentuk perkataan dia boleh bersambung. Macam domer yang kita belajar sebelum ni kan. Kita tak tengok pada huruf yang depan tu apa dia. Kita tengok je pada domer itu yang kita nak lihat. Dia bersambung dengan apa kita tak lihat. Yang huruf depan tu tak boleh ya dan juga ta, itu untuk ya nun dan juga alif nun sahaja. Baik, terima kasih kerana bertanya. Kadang orang betul juga ada tanya-tanya kan. Saya pun tak teringat. Sawatihima. Baik, hima ini pertama dia baris bawah. Dia ada waktu yang dia akan berbaris bawah. Baik. Kategori besar dia apa? Kategori besar dia adalah Isim. Isim domer. Domer, dia adalah domer. Bila dia ada sudut bilangan, dia adalah musanna. Wa qala ma nahakuma. So kita jumpa lagi. Potonglah kuma itu. Buat lagi kategori besarnya adalah isim. Isim apa? Isim domer. Ini yang kita selalu buat latihan. Kita akan mata akan cepat tangkap. Lepas tu nak letak kategori itu akan jadi mudah. Sebab apa? Kita dah familiar dah dengan domer-domer itu. Sebab dia banyak berulang. Dari sudut bilangan, apa dia? Dia adalah musanna. 2. Ustaz, ada tak contoh yang di akhirnya alif nun berbaris bawah dan di awalnya ada ya atau ta? Ada tak contoh huruf kalimah yang macam tu? Baik, kan kita akan lihat. InsyaAllah. Kita akan lihat. InsyaAllah. Kita akan lihat yang betul dan kita akan lihat yang salah. Dulu kita akan lihat. Baru nampak.
Betul. Ma nahakuma rabbukuma, sama kita jumpa lagi kuma, kategorinya sama, isim dhamir untuk musanna. An hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Malakaini. Ada bunyi tak macam familiar tak? Malakaini. Ada. So kita ada apa? Kita ada ya nun. Ya nun. Dia akhir perkataan. Urut sebelum ya, Banyak baris betul. atas. Baik. Tidak ada Betul. ya. Pertama ya nun, tu yang pertama. Yang kedua nun baris mana? Nun baris Bawah. bawah. Kemudian yang kedua huruf sebelum ya itu berbaris. Ustaz, Baris atas. Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya ni lemah. Saya baru belajar. Jadi kalau saya dengar 3 suara bercakap, saya tak tahu saya nak ambil suara siapa. Saya nak ambil suara Ustaz ke, saya nak ambil suara Zalunah ke, ambil suara Hajah. Saya tak tahu mana satu saya nak ambil. Boleh tak kalau waktu Ustaz explain, Okey. siapa yang tak pernah pandai, please keep it to yourself. Let us the dungus, let us the dungus try to learn something. Ustaz, bila you, minta maaf sekejap, let me explain why. Bila you bercakap macam tu, you memberi gambaran kepada Ustaz yang 29 orang lain semua sama macam you, which is wrong. Yang 2 orang you je yang pandai, lagi 19 orang lagi yang belakang tu semua duduk diam. Nak tanya pun tak boleh sebab you terlampau laju. Tak tanya tak erti. Sebab tu you tengok, nanti saya bercakap nanti. Sebab tu you tengok dalam kelas Ustaz, siapa yang duk communicate? The two of you. Why? Because you have learned all these things. We have not learned yet. This is the first time we are listening to it. Boleh tak bagi kita orang the opportunity to be as good as you are? So let us listen to what Ustaz wants to say. Keep your knowledge to yourself. Unless kalau Ustaz minta pandangan you cakap lah. Ini I confused. That's why I cannot write. Tengok saya nak tulis sikit pun saya suruh Ustaz ulang. Pasal apa? Saya lambat. Saya mengaku saya lambat. Sebab tu saya join kelas ni. Ini kelas beginner. So please don't push the subject matter according to your standard. Your standard is high, fine. We're happy to have you in the class. But allow us to follow as well. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh tak? Boleh. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nothing personal. Saya minta maaf. Sebab apa? Tak apa. Dia tak faham. Faham. Minta maaf Haji. Seronok nak berkongsi. Seronok nak berkongsi juga. Khair insya-Allah. Betul Ustaz. Seronok berkongsi. Kami terlepas belakang. Buat apa Ustaz? Semua terlepas bas. Betul. Itu pun betul juga. Kan? Alhamdulillah. Baik, nanti lepas itu saya bergerak pun. Bimbang syahid Ustaz sampai satu tahap tak boleh follow saya syahid. Itu yang cuba kita elakkan kan. Kita nak bermula dengan apa seramai yang ini dan kita nak berakhir pun seramai yang ini jugalah. Boleh macam tu lah. Ada yang tertinggal. Itu yang saya bergerak pun tak adalah saya bergerak laju sangat, saya tak bergerak perlahan sangat. Mana yang perlu saya explain walaupun banyak kali kan. Lepas tu tengok yang kalau domain tu memang saya ulang-ulang walaupun memang saya seorang je bercakap kan. Saya pun memang dah tahu tapi saya ulang-ulang sebab mungkin ada orang mungkin tak perasan ataupun bila paling tidak kalau dia selalu dengar kan, dia walaupun dia tak sebut, dia dengar saya duk sebut, mudah-mudahan dia boleh ingat perkara itu. Baik. Jazakallahu khairan aja ya. Baik, illa an takuna malakaini. Kita ada malakaini. So bunyinya itu pun ini bunyi yang kita dah kena mula familiarkan untuk musanna, untuk 2. Baik, ini contoh ya nun yang pertama tadi. Dia ada, kita lihat pertamanya ya nun itu berakhir dia ada di perkara ini berakhir dengan ya nun. Baik, bukan ya nun saja yang kita nak tengok kan. Kenapa? Kalau tengok pada ya nun sahaja, khalidina bawah tu kan, minal khalidin, ini juga berakhir dengan ya nun juga kan, berakhir dengan ya nun juga. Tapi bukan ya nun saja yang kita nak tengok, kita nak lihat pada huruf nun itu dia berbaris bawah, dia berbaris bawah. Baik. Yang pertama ya nun, yang kedua berbaris bawah, nun itu berbaris bawah. Yang ketiga apa? Yang ketiga huruf sebelum ya itu, huruf sebelum ya dia berbaris atas, huruf sebelumnya baris atas. Baik, maka ada semua 3 perkara ini lengkaplah tanda. Tanda untuk apa? Pertama, dia adalah isim.
Yang kedua isim apa? Isim musanna. Kenapa tak letak dhamir? Kerana ini bukan dhamir lah. Dhamir yang huma, hima dan juga kuma tadi. Antuma tadi yang kita jumpa. Itu dhamir. Sebab itu bila ada dhamir saya letakkan isim dhamir juga. Kenapa? Kerana nak bezakan dengan yang lain. Yang alif nun dan juga ya nun, dia bukan dhamir. Dia perkataan itu adalah berbentuk musanna. Dia bukan dhamir. Baik, maka malakai ni kategorinya apa? Kategorinya adalah isim. Isim apa? Isim musanna. Merujuk kepada dua. Baik. Perkataan al-Khalidi ini pula berakhir sila saya. Kita tak payah sebut domir, kita sebut isim musanna je. Tak perlu sebut dhamir. Kerana dia bukan kategorinya dhamir. Dhamir yang itu saja tadi, huma, antuma. Kalau dia sendiri, dia stand alone, huma dan juga antuma. Bila dia bersambung, dia akan jadi huma juga dan juga hima dan juga dia menjadi kuma. Kuma bila dia bersambung. So itu saja yang kita masukkan kategori dhamir sama dengan huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana, nahnu. Itu semua masuk dhamir sama. Ya nun dan alif nun kategorinya adalah musanna. Tapi kategori besarnya tak samalah. Dia semua isim. Kan cuma dia musanna. Baik. Cuma kalau kata huma, katakan huma tadi kan. Baik, boleh silakan. Maksudnya perkataan itu menggambarkan dua orang. Ya. Betul. Dia sedang bercerita tentang dua apa tak tahulah, kena tengoklah. Dua orang ke, dua pokok ke, dua kereta, dua rumah. Itu apa benda tak tahulah, dia tengah cerita tentang apa. Janji dua benda. Dua benda. Kalau contoh kalau dua orang, so malakai ni kan, dua orang apa ni, bukan orang, malakai ni dua malaikat. Malakai ni adalah dua malaikat. So dia yang pastinya dia kata nama, itu yang pertama, merujuk kepada dua. Dua apa itu lihat pada ayat. Baik, perkataan khalidina kan, antakuna minal khalidin kat sini, dia juga berakhir dengan ya nun, tetapi kita lihat nun itu berbaris atas dan huruf sebelum ya itu berbaris bawah. Sebab itu dalam terjemahan al-khalidina, apakah terjemahan dia? Kalau siapa boleh bantu? Terjemahan perkata dia, al-khalidina. Surah 7. Surah 7 ayat 2. Orang-orang yang kekal. Orang-orang yang kekal. Ustaz. Orang-orang yang kekal. Orang yang kekal. Baik. Malakai ni? Malaikat. Dua malaikat. Dua orang malaikat. Dua orang malaikat. Nampak tak? Bila ada dua disebut dua. Ya nun ni kenapa dia tak sebut dua, dia sebut orang-orang yang? Sebab memang dia bukan merujuk kepada musanna dua. Dia merujuk kepada orang. Dia bukan dua. Maka sebab itu tak ada. Ya nun, malaikat dia sebut orang ke? tak ada, dua malaikat. Dua malaikat je sebenarnya. Dua malaikat. Orang. Saya sebut dua orang. Dua orang malaikat. Dua malaikat. Terjemah pun dua orang, Ustaz. Tak apalah, dia nak bagi orang faham lah. Dua orang, nak bagi orang faham itu. Dua orang malaikat tu dia letak lawan. Ustaz. Ya saya. Kalau kita tengok macam ni, kalau malakai ni tu automatically dia karas ada isim lah kan. Cuma sama ada satu atau dua. Yang minal khalidin tu karas isim juga. Yang satu dengan min dengan air lam tu kan. Cuma tak tahu sama ada satu atau dua itu kan. Betul. Bilangannya itu tak tahu. Di isim kita tahu, bilangannya itu kita tak tahu. Tu beza dia. Baik. Wa qasama huma, so kita ada bunyi huma lagi di situ. So kita potong, kita ada perkataan huma sahaja. Atas ni ada. Ya saya. Tanyalah ya nun ni kadang dia represent ramai selalunya kan. Betul. Ya, betul. ramai. Macam waw alif jugalah kan. Betul. Betul. Cuma saya tak sebut, nanti kita akan masuk pada bahagian jamak. Jamak. Baik, waqas sama huma kita lihat ada tanda apa? Ombak ni tak apa. Ini hal tajwid tak apa. Dia tak menjelaskan kategorinya. Kategorinya tetap sama, dia adalah isim. Dan isim apa? Dhamir. Ini kita letak dhamir. Sebab huma ni dia adalah dhamir. Baik. Bilangannya adalah musanna. Inni lakuma. So inni tadi, ya ini dia isim juga.
Dia dhamir juga, cuma dia adalah mufrad. Tadi untuk satu ataupun seorang. Lakuma, so kita ada kuma kat situ. La kita potong, tinggal kuma sahaja. Kuma kategori besarnya adalah isim. Detail sikit, dia adalah dhamir. Sama dengan huma. Kuma, dhamir. Baik, dari sudut bilangan, dia adalah musanna. Rujuk kepada 2. La minan nasihin. Baik, kita jumpa ya nun di akhir perkataan. Kita pun potong ya. Baik, kita nak terus letak dia musanna ke? Isim musanna? Okay. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan Baris belum bawah. lagi. Tanda tu mula habis lagi. Dia bukan ya nun je. Kena tengok pada apa. Nun tu baris mana. Baik, kita nak nun baris bawah. Yang ni nun baris atas. Dah cukup lah, tak payah nak. Tengok dah. Sasah dia. Dia bukan yang kita cari. Okey. Kita sambung ke bawah. Fadallahuma bighurur. Baik, saya gariskan saja. Ini kita dah ambil, so saya pergi laju sikit. Huma dia adalah isim apa? Dhamir. Bilangan dia adalah musanna. Falamma zaqa syajarata badat lahuma. So bunyinya kita dah boleh agaklah. Sawatuhuma. Baik. Wa tafiqa yakhsifani. Baik, yakhsifani. Baik, kita jumpa apa? Alif nun di akhir perkataan. Baik, Tapi kita sebelumnya potong dia. alif nun itu. Baik. Kita nak terus letak di musanna, belum lagi. Kenapa? Belum habis lagi cek dia punya tanda. Baik, kita ada alif nun, betul, yang pertama. Kemudian yang kedua nak kena buat apa? Nun itu kena baris Bawah. So betul dah, cukup. Dah habis ke? Belum lagi. Ini tadi yang kena tengok huruf awal dia bukan ya ataupun ta. Baik, ini huruf awal dia apa? Huruf awal dia adalah ya. So kalau ya kita terima tak dia sebagai isim musanna? Tidak. Kita tak terima dia. Sebab apa? Ada ya kat situ. Ada ya. Walaupun tanda dia cuma cukup. Ada alif, nun tu pada bawah. Tapi huruf awal dia tu ya. Maka kita tak terima dulu. Dia sebagai isim musanna. Boleh? So ini antara contoh tadi. So kita ada ya nun nanti dan alif nun yang di awalnya itu ya dan juga ta. Tapi bukan itu yang kita cari untuk isim musanna. Yang kita cari alif nun, ya nun yang di awalnya bukan ya ataupun ta. Baik. Tapi kalau ikut fi'il mudhari' itu dia dalam rujuk kepada dhamir huma kan? Betul? Betul? Baik, kenapa kita hold dulu? Kenapa kita hold dulu? Sebab kita sedang cari nama tajuk kita besar tadi apa? Golongan apa? Atau kumpulan apa? Musanna. Atas sikit lagi. Tajuk kita yang Isim. Bukan fi'il. So tu tajuk besar dia adalah kumpulan isim. So sebab tu kita fokus dulu pada yang isim. So kalau yang lain dia ni, maknanya dia bukan isim lah. Kalau bukan isim, tinggal dua je lagi. Dia fi'il ataupun harf. So harf tak mungkinlah panjang macam ni. So sudah tentu dia adalah fi'il. So cuma tanda fi'il kita belum ambil lagi. Kita tak nak campur dulu sekarang ni. Kita tolak dulu fi'il kita pergi, fokus dulu pada isim sahaja dulu. So tak payah fikir. Nampak je depan ada ya, pangkah je. Dah tak payah fikir lah dulu. Nanti fikir. Bila sampai dia punya masa dia. Alaihima. So ada hima bunyi dia kat sini. Tapi kali ni bunyi dia berbeza. Selalunya bunyinya huma. Tapi kali ni bunyinya hima. Baik. Kategori besarnya apa? Dia adalah isim. Detail sikit dia adalah dhamir. Baik. Dari sudut bilangan berapa? Dia adalah musanna kepada 2. Baik. Kalau kita dengar bunyinya kan, bunyinya. Kalau dhamir kan dengar bunyinya macam panjang, huma, kuma. So kita tahu dah itu adalah untuk musanna, berbeza dengan mufrad untuk satu dan juga jamak ramai. Bunyinya berbeza kan. Huwa untuk mufrad. Untuk ramai hum. Untuk 2 musanna huma kan. Begitu juga dengan anta. Anta untuk 1. Antum untuk ramai. Untuk 2 antuma. So kalau dengar bunyi yang panjang tu, dia boleh agak ada sikit-sikit dia adalah
Dia adalah musanna. Kerana untuk musanna alif ni yang penting. Alif ni yang penting. Min warakil jannah wa nadahuma. So kita ada huma, kategorinya sama. Isim dhamir untuk musanna. Rabbuhuma, isim dhamir untuk musanna. Alam anhakuma, isim dhamir untuk musanna. Antilkuma, ini kita pernah tengok dulu dalam bahagian apa? Kalau siapa ingat. Tilkuma ni masuk bahagian apa ni? Isim isyarat. Masya Allah, masuk bahagian isim isyarah, kata tunjuk. Dia nak tunjuk kepada berapa? Dua. Kan? Kita kalau nak tunjuk untuk dua, kita kena kata tu dua orang. Tu dua tu kena sebut. Kan? Tapi Arab sebut je tilkuma, satu je. Dah tahu dah dia nak tunjuk. Kan? Banyak ni. Dia nak tunjuk satu, dia nak tunjuk benda yang ta ni menunjuk pada muannas. Lam ini jauh, kuma ini berapa yang ada. Itu Masya Allah. Tilkuma, sukuma. Asyajarah wa akul lakuma, sama. Kategori besarnya isim dhamir untuk musanna. Inna syaitana lakuma, sama. Kategori besarnya isim dhamir untuk musanna. Okay, musanna tau. Jangan siapa tukar pula jadi musangking pula. Lain. Dia punya kategori kan. Ustaz, Baik, silakan. Sebelum tadi yang tadi. Tadi, pergi tadi tu. Baik. Tilkuma tu saya tak dapat Ustaz yang tu. Macam mana jadi? Macam mana? Tilkuma. Tilkuma. Baik, ini kita nak ambil Tilka, Zainun. Tilka ke apa tadi? Tilkuma, dia perkataan tilka. Asal dia tilkah. Tilka. Tilka ni isim isyarah kita belajar. Jauh. Jauh. Dalam terjemahan itu. Itu. Ya. Okey. Untuk jauh. Rozimah cepat dia. Tilka. Masya Allah. Ini jarang. Ini memang kalau tak dengar lah Arab guna tu. Memang tak dengar lah. Ustaz dah ajar kan. Arab memang tak pakai. Tak nampak tadi. Baik, 78. Okey, kita tengok di sini. Pada surah Yunus, qalu ajitana litalfitana amma wajadna aba'ana wa takuna lakumal kibriya. Kita ada kuma, kategori yang besar di isim, bawahnya dia adalah dhamir, bilangannya untuk berapa? Musanna. Lakumal kibriya fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Untuk isim dhamir musanna. Boleh nampak ke saya garis je tu? Boleh nampak membayangkan tulisan? Boleh. Boleh. Wa auhayna ila ummi Musa wa akhi an tabawwa'a dia qaumikuma. Baik, ini banyak dhamir yang saya bawakan dulu. Kenapa? Kerana dhamir ni baru kita dengar, sebelum ni tak dengar, so saya nak biasakan dulu dengan dhamir-dhamir ni semua. Isim dhamir bilangannya untuk musanna dulu. Bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin. Qala kad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni. Baik. Tengok pada perkataan tattabi'anni. Kita ada apa? Alif nun di akhir perkataan. Alif nun dia, walaupun atas nun tu ada sabdu tak apa. Dan alif nun di akhir perkataan. Nun tu baris mana? Nun tu baris bawah. Tapi mula dengan ta tu? Tapi di awalnya itu ada ta. Maka kita kira tak ada sebagai isim musanna. Tidak. Kita tak kira. Tinggalkan je tu. Tak payah fikir. Disqualified. Baik, surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain. Bunyinya boleh agak tak? Kita ada perkataan ainain. Kita gariskan yanun, potong yanun itu. Kita dah ada yanun cantik yang pertama. Yang kedua, nun tu baris mana tengok? Nun tu baris bawah. Iaitu yang kedua. Yang ketiga, lihat pada huruf sebelum ya. Huruf sebelum ya kena baris atas. Maka ada tiga-tiga ni cukup tanda yang kita cari. Maka ainain kategorinya apa? Kategorinya adalah isim.
Isim musanna. Isim apa? Isim musanna merujuk kepada dua. Dua. Wa lisanan wa syafatain. So kita ada yanun lagi akhir perkataan. Baik, yanun dah ada. Itu saja ke tak? Nak tengok pada nun itu kena berbaris bawah. Yang kedua, itu saja? Tak. Satu lagi yang ketiga. Belum. Dan lihat huruf baris sebelum huruf ya itu kita nak dia baris atas. Baik, Betul. tiga-tiga itu ada, maka syafatain kategori besarnya apa? Dia adalah isim Musanna. isim apa? Isim musanna. Baik. Katakan. Bunyi dia adalah syafatini. Syafatini katakan. Baik. Kita lihat syafatini. Kita ada ya nun di akhir perkataan, betul? Dah ada. Nun baris bawah. Dah ada. Baik. Huruf sebelum ya itu baris bawah. Macam mana? Terima ke tak terima? Tak. Tak Tak terima. boleh. Kita terima yang baris atas. So syafati ni kita tak terima. Kita terima syafataini sahaja. Wahadainahun najdain. Baik. Kita pada perkataan an-najdain. Kita nampak ada yanun di akhir perkataan tu, kita potong sesiap. Baik, kita dah ada yanun pertama. Step yang kedua buat apa? Lihat pada nun itu barisnya di mana. Kita nak dia baris bawah. Ada. Baik, step yang ketiga, lihat pada baris sebelum huruf ya itu. Kita nak dia baris atas. Baik, ada. Maka kategori an-najdain ini apa? Kategorinya adalah isim. Musanna. Isim apa? Isim musanna. So, musanna Musanna. bunyinya kalau dengan ya, ainain, syafatain, najdain. So, tu bunyi dia. Kalau dengan alif, katakan dengan alif. Kan? Kita tukar alif. Bunyi akan jadi ainani. So, itu dia bunyi dia. Syafatani. Dan juga najdani. Itu bunyi dia. So ainain, syafatain, najdain. Ainani, syafatani, najdani. So itu dia punya rhythm untuk musanna. Huma tadi start. Huma pun sama ya. Kuma pun sama. Untuk musanna alif tu. Yang Huma. untuk alif jangan. Kuma, huma, antuma, hima. So bunyi alif tu. Dia panjang sikit. Baik. Surah Al-Mujadalah. Ni dah ambil dah ni. Ayat yang keempat. Faman lam yajid fasiyamu syahraini. Perkataan syahraini. Kita ada ya nun di akhir perkataan. Baik, tu yang pertama. Step yang kedua, buat apa? Dah jumpa ya nun. Tengok nun itu barisnya di mana. Nun baris bawah. Cantik. Yang ketiga, huruf sebelum ya itu. Baris mana? Baris atas. Cantik. Lengkap. Semua tanda yang kita cari. Maka syahrai ini kategori besarnya apa? Kategori besarnya adalah isim. Isim apa? Isim musanna. Baik. Syahraini mutatabi'aini. Mutatabi'aini. Kita potong ya nun di akhir perkataan tu. Ada dah ya nun. Baik. Bagi pada step seterusnya. Nun baris mana? Bawah. Ada. Seterusnya, baris sebelum ya itu kena berbaris atas. Baik, ada mutatabi'aini. Kategori besarnya apa? Kategori besarnya adalah isim. Isim apa? Isim musanna. Mim tu part of the kalimah ke? Mutata. Mim itu part of wazan satu. Ini dia wazan lah. Dia wazan. Dia wazan kan tambah mim depan kan? Ya, betul. Ini isim apa tu? Isim maf'ul. Isim maf'ul. So dia layak lah. Mim itu. Tapi dia inilah huruf pertama dia. Ini kira huruf pertama dia lah. Oh, mim tu dikira huruf pertama. Mim tu dikira huruf pertama, betul. Mim tu dikira sebagai huruf pertama dia. Walaupun dia adalah tambahan. Dia adalah tambahan. Dia bukan rubut asal. Ingatkan dia disqualified.
Tak. Dia kita ambil je apa yang ada kat situ. Kita tak perlu cari dia punya root word. Huruf apa yang ada itu yang kita ambil sahaja. Sebab itu yang membezakan isim ataupun fi'il. Huruf pertama tu yang membezakan. Min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Baik, kita ada perkataan sittina. Miskin. Kita ada jumpa ya nun di akhir perkataan. Baik. Satu. Yang kedua buat apa? Tengok pada nun tu baris mana? Nun tu baris atas. Baik, terima tak kalau nun baris atas? Tolak Tak terima. terus. Tolak tu. Disqualified. Walaupun ada ya nun. So pangkah saja. Pangkah je. Baik. Lihat contoh seterusnya. Pada surah As-Saffat 113 hingga 122. Okey, kita buka mushaf. Surah yang ke-37 ayat 113. As-Saffat ayatnya pendek-pendek. Baik, muka surat 449. 449. Okey. Wa najjaynahuma, kita ada huma kat situ. Kategori besarnya dia adalah isim apa? Dhamir. Bilangan musanna. Wa qaumahuma sama minal karbil azim. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin. Bunyi ghalibin pun dah tak ada bunyi musanna, betul? Tadi bunyi musanna macam mana? Syafatain, ainain, najdain, yang bunyi dia macam tu kan. Ni ghalibin, bunyi pun tak ada bunyi musanna. So walaupun dia ada ya nun, so tak payah tengoklah. Wa atainahuma, kita ada huma. Al-kitaba minal al-kitabal mustabin. Wa hadainahuma as-siratal mustaqim. Huma. Wa tarakna alaihima, kita ada hima di situ. Tetap kategorinya sama, dia adalah isim apa? Dhamir. Untuk musanna dan hima. Jadi dua huma dan juga hima. Fil akhirin salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadinal mu'minin. Baik. Okey, yang ini saya nak bagi sebagai latihan. Dah lama tak dapat homework kan? Lama kita tak buat homework dah. Ini homework sebab apa? Ini dikira baru kan. So kita buat homework sikit sendiri untuk kita tengok kita boleh tangkap ataupun tak boleh tangkap. Baik, surah Ar-Rahman, surah favorite ni. Surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 17 hingga 21. 17 Ayat 17 hingga 21. Baik. Kemudian ayat ke-46, surah yang sama, surah Rahman juga, ayat yang ke-46. Satu je. 17 hingga 21, kemudian ayat 46 sahaja. Kemudian ayat 50 hingga 68. 50 hingga 68. Surah sama juga, surah Ar-Rahman. Yang pertama, surah Ar-Rahman, surah ke-55. Yang pertama, ayat 17 hingga 21. Yang kedua, ayat 46 sahaja. Yang ketiga, ayat 50 hingga 68. Baik, kita nak cari apa? Dhamir musanna. Kita nak cari isim musanna. Sama ada dalam bentuk dhamir ataupun dalam bentuk perkataan. Yang ni satu saya bantulah satu. Kan perkataan waruman. Nampak ada alif nun tapi tengok di akhir itu ada apa? Tanwin. So tulislah. Pangkah, tak perlulah tengok dia sebagai musanna. Jangan pula tulis musanna. Okey, baik. Okey, kita pergi setakat itu insya-Allah. Homework latihan siapa yang boleh buat ada masa boleh buat, kalau tak ada nanti insya-Allah
kita akan mulakan awal minggu depan, sesi minggu depan dengan kita buat latihan dulu, kita ulang kaji dan sikit latihan. Kenapa? Kerana musanna ni baru kan. Terus kita ambil dua-dua, kita ambil domirnya dan juga dia punya tanda untuk isim dia. Kan? So ada banyak jugalah nak kena ingat tu. Dan antuma, huma dia punya domir yang bersendirian. Kemudian yang bersambung dia ada huma, hima dan juga kuma. Kan? Kemudian dia ada tanda lagi alif nun dan juga ya nun. Nak kena ingat lagi nun baris bawah. Kan? Kemudian yang ya itu sebelumnya huruf berbaris atas. Sedikit mencabar tapi insya-Allah boleh, mudah. Dia tak banyak sangat bentuknya dalam Al-Quran. Baik, yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين